لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum semua. Bertemu kembali kita dalam segmen ringkas. Saya tahu, anda tahu, sama-sama tahu. Tanpa kita sedar, kita telah berada di episod terakhir untuk segmen kita di bawah topik Haji dan Umrah. Jadi untuk segmen terakhir pada hari ini, kami akan menerangkan tentang hikmah yang dapat kita temui dalam ibadah haji dan umrah. Seperti segmen yang lepas, saya ditemani oleh rakan-rakan yang arif lagi bijaksana, iaitu Yasmin Suraya, Nuaira Zafira, Maisarah Noh dan Yasmin Afifah. Haji dari segi istilah ialah mengunjungi Baitullahil Haram Kaabah di Mekah pada waktu-waktu tertentu untuk mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syarat tertentu. Manakala, umrah pula ialah mengunjungi Baitullahil Haram Kaabah di Mekah pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadat-ibadat tertentu menurut syarat-syarat tertentu. Haji merupakan salah satu daripada 5 rukun Islam yang hanya diwajibkan ke atas Muslim lelaki dan wanita yang berkemampuan dari segi kewangan, kesihatan fizikal dan kesihatan mental. Haji dan umrah kedua-duanya wajib dilakukan sekali sahaja seumur hidup dan disunatkan berulang-ulang kali. Perbezaan kedua-duanya jelas kelihatan apabila ibadah haji hanya boleh dikerjakan pada bulan haji iaitu bermula 1 Syawal sehingga terbit fajar 10 Zulhijjah. Terdapat banyak fadilat, kelebihan, hikmah dan ganjaran yang diberikan kepada mereka yang mengerjakan ibadah haji dan umrah. Jadi tanpa membuang masa lagi, mari kita dengarkan antara hikmah-hikmah yang ditemui daripada ibadah haji dan umrah. Baiklah, Alhamdulillah. Jadi, hikmah yang pertama ialah al-tadiyah ataupun pengorbanan. Jadi, apakah maksud pengorbanan? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, pengorbanan ialah perihal mengorbankan, berkorban. Seperti sesuatu pemberian, penyerahan atau penawaran sesuatu untuk kita peroleh sesuatu. Itulah maksud pengorbanan. Terdapat 5 aspek pengorbanan yang kita dapat lihat dalam pelaksanaan haji dan umrah. Yang pertama adalah tenaga. Baiklah, untuk melaksanakan kesemua rukun ibadah haji dan umrah ini bukanlah sesuatu yang mudah. Banyak tenaga yang diperlukan untuk kita lengkapkan rukun dan ibadah haji dan umrah. Seperti sa'i, tawaf, wukuf di Arafah dan sebagainya. Kedua, kewangan. Seperti yang kita maklum, kos untuk kita menampung perbelanjaan haji dan umrah pun bukanlah sedikit tetapi banyak. Kita boleh lihatlah kos tambang, kos penginapan, kos makan, sebagainya. Itu belum lagi termasuk kos orang bawah tanggungan kita. Jadi pengorbanan dalam aspek kewangan juga sangat banyak. Ketiga, kesihatan mental dan fizikal. Apabila kita berada di negeri orang, sudah tentulah susah untuk kita sesuaikan diri. Lagi-lagi dengan cuaca yang berbeza, persekitaran yang berbeza, gaya hidup yang berbeza, pemakanan juga yang berbeza. Jadi perkara-perkara tersebut juga memainkan peranan dalam kesihatan kita. Bukan itu sahaja, kesihatan juga amat penting untuk memastikan ibadah haji dan umrah kita terlaksana dengan baik. Keempat, keluarga dan rakan-rakan. Apabila kita pergi untuk menunaikan haji dan umrah, tidak semua orang mampu untuk bawa ke semua ahli keluarga dan rakan-rakan mereka sekali. Dan itulah yang kita korbankan apabila kita meninggalkan ahli keluarga kita seperti anak, isteri, ibu bapa, adik-beradik, ahli keluarga lain-lain dan termasuk juga rakan-rakan kita. Dan yang kelima, kehidupan di dunia.
apabila kita pergi menunaikan ibadah haji dan umrah, sudah tentulah kita akan meninggalkan rumah kita, ahli keluarga kita, pekerjaan kita, negara kita dan lain-lain lagi hanya untuk kita kembali kepada Allah mengerjakan ibadah tersebut. Jadi dia seolah-olah suatu pengorbanan di mana kita letak ke tepi, berhenti dahulu seperti menahan kehidupan kita di dunia ini untuk mengerjakan ibadah haji dan umrah tersebut. Terima kasih Saudari Suraya. Baiklah, kita akan beralih kepada hikmah yang kedua pula. Kawan-kawan semua, hikmah menunaikan haji dan umrah juga adalah untuk menambahkan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Sebelum itu, apa itu takwa? Takwa ialah memelihara hubungan yang baik dengan Allah dengan cara mengelakkan daripada melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah serta melaksanakan segala perintah dan larangannya. Jadi, bagaimana pula takwa ni berkait dengan haji dan umrah? Hal ini kerana sebelum menunaikan haji ataupun umrah, kita perlu persiapkan diri kita dari aspek keimanan, amalan dan adab kita sebagai seorang Muslim. Kerana kita bukan pergi tempat yang biasa-biasa, tapi kita pergi tempat yang suci dan mulia, iaitu Mekah. Jadi semestinya kita perlu pergi dalam keadaan yang bersih apabila kita menjadi tetamu Allah. Jadi antara amalan yang kita perlu kukuhkan adalah dengan menjaga solat 5 waktu kita, kerana itu adalah kewajipan utama umat Islam. Dan kita juga boleh memberi sedekah, kerana melalui sedekah kita dapat membentuk diri kita untuk jadi seorang yang merendah diri sebagai manusia maupun sebagai hamba Allah. Dalam pada masa yang sama, kita perlu menjaga hubungan silaturahim kita sesama manusia. Jadi dengan cara kita meminta maaf dengan semua orang, terutamanya mereka yang kita mungkin pernah sakiti ataupun berbuat salah. Manakala ketika menunaikan haji atau umrah pula, takwa itu boleh dibentuk dalam diri kita kerana di sana kita akan meletakkan fokus terhadap ibadah kita kepada Allah. Seperti yang kita ketahui, untuk menunaikan rukun haji maupun umrah bukan satu perkara yang mudah kerana kedua-duanya memerlukan kekuatan fizikal dan juga mental. Melalui ibadah haji ini, kita belajar untuk sabar, kita belajar bersabar dengan kesukaran yang kita hadapi dan bersyukur dengan peluang dan rezeki yang Allah kurniakan dalam kehidupan kita. Oleh itu, ibadah haji dan umrah ini dapat memupuk dan membentuk ketakwaan dalam diri kita agar kita menjadi seorang Muslim yang sentiasa memelihara sebaik mungkin hubungan kita dengan Allah. Jadi sekian, itu sahaja daripada saya. Saya persilakan saudari Maisarah untuk menyatakan tentang hikmah seterusnya. Baiklah, di sebalik ibadah haji dan umrah ini juga, seseorang Muslim dapat mendalami cinta dan kasih sayang sesama umat Islam. Dapat kita lihat pelbagai manusia yang datang daripada berbeza bangsa, bahasa dan warna kulit berkumpul di satu tempat yang mulia, iaitu Baitullahil Haram, untuk mengerjakan ibadah yang mulia, iaitu haji ataupun umrah, yang mana mereka mengejar satu tujuan yang sama, iaitu memperoleh redha Allah dan mendapat haji ataupun umrah yang mabrur. Tidak dinafikan segala perbezaan itu diketepikan dan terbentuklah kesatuan dalam kalangan umat Islam untuk mencapai tujuan itu, dan mereka bagaikan satu tubuh bernama Muslim sahaja. Seperti mana Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud perumpamaan orang mukmin dalam hal kasih sayang bagaikan satu tubuh. Apabila satu anggota badan merintih kesakitan, maka sekujur badan akan ikut merasakan, iaitu dengan tidak boleh tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh yang demikian, kesatuan yang terbina itu hakikatnya tersirat cinta dan kasih sayang di antara umat Islam, yang mana perlu terus disemai dan dipupuk dalam kehidupan seharian kita agar terus mekar dalam diri setiap Muslim. Hal ini demikian kerana cinta ini mampu memakmurkan bumi dan mewujudkan masyarakat yang lebih sentosa. Jadi berdasarkan penerangan daripada
rakan-rakan ahli kumpulan saya sebentar tadi, dapat kita lihat beberapa hikmah yang terdapat dalam ibadah haji dan umrah ini, di mana jika kita imbas kembali ada 3 hikmah utama yang dijelaskan, iaitu pengorbanan, takwa dan cinta. Aspek pengorbanan mengambil kita daripada 5 cabang, iaitu tenaga, kewangan, kesihatan mental dan fizikal, keluarga dan rakan serta kehidupan duniawi. Juga dapat kita lihat daripada contoh peristiwa yang kita boleh lihat daripada aspek pengorbanan, iaitu kisah Siti Hajar dan Nabi Ismail itu sendiri. Hikmah kedua pula adalah daripada aspek takwa, di mana ada menyentuh bahawa hikmah takwa dalam haji dan umrah dapat dilihat sebelum ke tanah suci dan semasa melaksanakan ibadah, di mana kesannya dapat dilihat adakah seseorang itu dapat istiqomah dalam memupuk takwa dalam jiwa dan berusaha untuk sentiasa memelihara sebaik mungkin hubungannya dengan Allah walaupun secara pulang daripada menunaikan ibadah. Hikmah yang terakhir adalah cinta itu sendiri, di mana kesatuan yang terbentuk dalam kalangan umat Islam ketika mengerjakan ibadah itu tersirat cinta yang mendalam dan menjadikan persamaan itu sebagai satu cara untuk memupuk cinta yang mana mampu melahirkan komuniti yang sejahtera dan bahagia. Sebenarnya, banyak lagi hikmah-hikmah lain dalam yang kita boleh dapat daripada ibadah haji dan umrah ini, dan kita boleh sama-sama belajar dan sama-sama pelajari. Baiklah, itu sahaja, sekian sahaja daripada kami. Semoga suatu hari nanti kita dikurniakan rezeki mendapat panggilan untuk menjaga kaki ke tanah suci, beribadah, bertemu dengannya dan menyempurnakan rukun Islam kita yang terakhir. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.